Tuan Yang di-Pertua, pembangunan infrastruktur adalah tulang belakang dalam melonjakkan kemajuan negara serta kesejahteraan rakyat. Rancangan ini menarik perhatian pada antara beberapa pembangunan infrastruktur yang akan memberi impak tertinggi dalam mencapai status negara maju. Ini termasuk pembinaan lebuh raya, kemudahan MRT dan LRT, loji janakuasa elektrik, loji rawatan air dan inisiatif jalur lebar berkelajuan tinggi. Bagi pembangunan rangkaian jalan raya, lebuh raya Pen Borneo sepanjang 2,239 km yang sedang dibina akan meningkatkan hubung jalin di Sabah dan Sarawak. Manakala Central Spine Road yang menghubungkan Kuala Krai ke Simpang Pelangai Pahang dan lebuh raya Kota Baru Kuala Krai akan menambah baik hubung jalin di semenanjung Malaysia dan memangkin pertumbuhan di wilayah pantai timur. Kemudiannya lebuh raya Pantai Barat yang dijangka siap pada tahun 2019 akan menyediakan akses yang lebih baik kepada penduduk pantai barat di Perak dan Selangor. Juga projek landasan berkembar Gemas Johor Bahru dengan jarak 197 km akan dilaksanakan. Tuan Yang di-Pertua, bagi pengangkutan awam juga, suka saya kongsikan pembinaan Klang Valley Mass Rapid Transit, laluan Sungai Buloh ke Kajang, laluan Sungai Buloh Serdang, Putrajaya dan LRT 3 kesemuanya akan berlangsung dalam RMK 11. Pembinaan high speed rail juga untuk makluman Tuan Yang di-Pertua yang akan menjajari bandar Malaysia di Kuala Lumpur hingga ke Jurong East di Singapura akan dilaksanakan. Kemudahan ini bakal mempercepatkan perjalanan Kuala Lumpur ke Singapura pada hanya 90 minit. Setelah siapnya projek ini kelak akan meningkatkan manfaat ekonomi antara kedua-dua buah negara yang paling pesat membangun di rantau ini. Tuan Yang di-Pertua, berkait perkhidmatan jalur lebar pula, kerajaan akan meningkatkan liputannya secara menyeluruh melalui inisiatif jalur lebar berkelajuan tinggi ataupun HSB2 dan inisiatif jalur lebar pinggir bandar untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Dengan ini, sukacita dimaklumkan menjelang 2020, semua isi rumah di ibu negeri dan kawasan pertubuhan berimpak tinggi akan mendapatkan akses perkhidmatan jalur lebar berkelajuan 100 megabit sesaat. Manakala saudara-saudara kita di kawasan pinggir bandar dan luar bandar pula akan dapat akses perkhidmatan jalur lebar 20 megabit sesaat. Dalam kata lain, lagi laju daripada rumah kita sekarang. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya loji-loji janakuasa elektrik baru untuk menjana 7,626 megawatt kuasa elektrik akan dibina. Antaranya adalah 3 buah projek loji janakuasa elektrik Arang Batu di Johor, Perak dan Negeri Sembilan, serta 2 buah projek loji janakuasa elektrik gas di Pulau Pinang dan Johor. Ini semua dengan anggaran jumlah kos pelaburan sebanyak 28 bilion ringgit dan akan mewujudkan lebih kurang 35,000 jumlah peluang pekerjaan baru. Tuan Yang di-Pertua, loji rawatan air Langat 2 pula adalah penting untuk menjamin bekalan air yang berterusan. Margin reserve bagi Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada masa sekarang adalah lebih kurang 4% sahaja. Bagi memastikan margin reserve ini di antara 10 hingga 15% seperti yang digariskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, pelaksanaan ini perlu disegerakan. Kelewatan pelaksanaan projek ini akan menyebabkan integriti bekalan air dan kesejahteraan rakyat Selangor dan Lembah Kelang terjejas. Tuan Yang di-Pertua, di sudut lain, perkhidmatan pembentungan bersambung pula disasarkan meningkat kepada 63%, daripada 63% pada 80% di bandar utama. Oleh itu, projek loji rawatan serantau dan rangkaian paip pembentungan di Kinta Barat Papan Perak akan dibina dengan anggaran kos berjumlah 2 bilion ringgit. Tuan Yang di-Pertua, berhubung sumber gas asli, medan gas yang sedia ada, khususnya di semenanjung Malaysia, semakin matang. Dari itu, kemudahan pengimportan gas asli
perlu ditambah untuk memenuhi permintaan gas asli pada masa hadapan. Lantasnya, terminal regasifikasi 2 sedang dibina di Pengerang, Johor sebagai tambahan kepada terminal regasifikasi 1 di Melaka yang mula beroperasi pada tahun 2013. Selain itu, pembangunan kompleks bersepadu petroleum Pengerang akan terus dilaksanakan dengan pelaburan sebanyak 53 bilion ringgit pada tahun 2016. Selain daripada itu, projek infra utama yang akan dilaksanakan dalam rancangan ini termasuk pembinaan lapangan terbang Mukah dan Lawas di Sarawak, pembesaran lapangan terbang Kota Baru dan penambahbaikan pelabuhan Kuantan. Terminal Padang Besar juga akan dinaik taraf dalam merancangkan lagi kendalian kargo dari selatan Thailand untuk dieksport melalui pelabuhan Kelang.